Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Julai bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail, dan berikut tajuk utama malam ini. Pembinaan terowong ECRL punca mendapan tanah. Juga ular tedung menyusur di bawah badan kanak-kanak. Susulan kejadian tanah mendap berhampiran Plaza Tol Bentong di kilometer 66.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mengesahkan pembinaan terowong laluan rel Pantai Timur ECRL menjadi punca berlakunya mendapan berkenaan. Menurut Datuk Seri Alexander, laporan awal pihak Malaysia Rail Link Sdn Bhd atau MRL mendapati tanah mendap tersebut diakibatkan daripada runtuhan terowong 2 ECRL yang berada 13 meter di bawah laluan tersebut. Runtuhan terowong ECRL 2 itu telah menyebabkan tanah mendap seluas 9.5 meter lebar. Datuk Seri Alexander ketika meninjau kawasan mendapan tanah itu memberitahu beliau berpuas hati dengan kerja-kerja pemulihan yang dibuat dengan cepat. Sementara itu, Kementerian Kerja Raya dalam kenyataan memaklumkan pihak kontraktor telah mengambil tindakan dengan menimbus kawasan mendapan dengan konkrit sejak malam semalam. Kerja-kerja turapan dimulakan sejurus selepas konkrit keras. Sebagai langkah pembaikan jangka panjang, satu siasatan menyeluruh akan dilaksanakan kementerian menerusi agensi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dengan kerjasama pihak yang terlibat. Pemantauan berterusan turut dilaksanakan bagi mengesan jika ada pergerakan bawah tanah di lokasi kejadian. Mendapan yang berlaku kira-kira pukul 8.30 malam semalam itu telah menyebabkan penutupan kedua-dua arah Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, namun tidak melibatkan kemalangan nyawa. Tiga sekeluarga termasuk seorang bayi berusia 2 bulan maut selepas kereta yang dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan di kilometer 375.8 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 dekat Bukit Besi petang semalam. Mangsa yang maut ialah Raja Nurhanani Nabila Raja Husin 23 tahun dan bayinya Nik Muhammad Zayan Irfan Zulhilmi Ismail serta ibu Raja Nurhanani Nabila Noreha Muhammad 53 tahun. Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Baharudin Abdullah berkata, kemalangan berlaku apabila kereta yang dinaiki 3 mangsa bersama 2 lagi anggota keluarga hilang kawalan lalu terbabas melanggar kotak pembentung yang ada di sebelah kiri jalan lalu terbalik. Ketika kejadian, 5 sekeluarga berkenaan dalam perjalanan menghantar Raja Nurhanani Nabila pulang ke kampung suaminya di kamp Tentera Darat Batu 10 Kuantan dari kampung mereka di Wakaf Baru Kelantan. 2 lagi anggota keluarga iaitu adik kepada Raja Nurhanani Nabila, Raja Haikal Najmi 20 tahun dan Raja Nur Humaira Nazirah 17 tahun yang cedera parah dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Dungun sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ untuk rawatan lanjut. Jenazah Noreha dan Nik Muhammad Zayan dihantar ke Hospital Dungun untuk tindakan selanjutnya, manakala jenazah Raja Nurhanani Nabila dihantar ke Hospital Hulu Terengganu untuk bedah siasat. Baharudin berkata ketika kemalangan cuaca gelap dan keadaan jalan raya basah selepas hujan lebat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini pula susulan kejadian kontena terbalik dan menghempap seorang lelaki yang berada di dalam kereta kancil semalam. Polis mengesahkan insiden itu berpunca daripada tanah mendap dan jerlus. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Cha Hong Fung berkata, siasatan mendapati kontena tanpa kepala itu diletakkan di hadapan kedai di lokasi kejadian bagi tujuan kerja-kerja pemunggahan barang. Menurutnya, mangsa telah meletakkan keretanya bersebelahan dengan kontena tersebut untuk membeli makanan di restoran berhampiran. Beberapa minit kemudian, mangsa ternampak kontena terbabit sedikit condong sebelum bertindak mengubah kenderaannya itu ke kawasan lain.
Bagaimanapun, mangsa tidak sempat mengubah kenderaannya selepas kontena itu terbalik lalu menghempap mangsa dan keretanya. Keadaan tanah mendap dan jerlus dipercayai mengakibatkan kontena tersebut tidak stabil dan terbalik. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayatnya telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang untuk dibedah siasat. Kerja-kerja pengapungan kapal kargo Tungsung yang karam di perairan Pulau Burung, Sebuyau, Sarawak telah bermula pagi tadi. Penolong Pengarah Kanan Unit Cari Lamat dan Bantuan Bencana Maritim Malaysia Sarawak, Lieutenant Komander Maritim Nurul Elmi Ali ketika dihubungi berkata, usaha pengampungan itu dimulakan dengan membuat lubang di dasar kapal dan mengisinya dengan air. Menurutnya, usaha mengapungkan kapal itu penting bagi mengeluarkan mangsa yang terperangkap. Kerja-kerja pengapungan ini dilakukan oleh pekerja mahir daripada syarikat swasta yang dilantik oleh pemilik kapal. Proses dia first kali adalah melihat meriki-riki kawasan tu. Penyelam akan lihat kedalaman dan sebagainya. Kemudian kita akan buat plan untuk buat welding, penemukan lubang di dalam air, seterusnya pemasangan tali di kren dan untuk apungkan dan seterusnya menterbalikkan kapal tu. Proses ini ambil masa dalam sekurang-kurangnya 3 hari. Sementara itu, operasi cari lamat SAR pada hari ke-7 hari ini diteruskan dalam keadaan laut yang bergelora. Untuk faktor cuaca, panjang pencarian pada 7 hari ini, faktor cuaca juga memainkan peranan lah. Panjang penemuan 4 kali mayat ni, kita ada terdapat sedikit masalah dari segi faktor cuaca di mana kelajuan angin sehingga 40 km sejam dengan daripada arah barat daya dengan ketinggian ombak mencecah sampai 2.5 meter. Dan ini sebenarnya saya sendiri turun untuk membantu pencarian dan bukanlah untuk kita melaksanakan SAR sepanjang tempoh 7 hari pencarian dilaksanakan. Sebenarnya ini semuanya bergantung kepada keadaan laut dan juga cuaca. Selasa lalu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksmana Madya Hamid Mohamed Amin, tidak menolak kemungkinan 4 lagi kru kapal MV Tungsung masih berada di dalam kapal berkenaan. Terdahulu, 4 mayat mangsa berjaya ditemukan pada hari ketiga operasi, iaitu di antara 14 ke 16.8 batu nautika dari barat laut Pulau Burung, sementara 4 lagi masih hilang. Pada 19 Julai lalu, kapal kargo MV Tungsung dengan muatan batu berlayar dari Kuching ke Sibu bersama 8 anak kapal dilaporkan karam dan terbalik di perairan Pulau Burung, Sebuyau. Sepasang suami isteri menitiskan air mata kegembiraan selepas Mahkamah Tinggi Ipoh melepas dan membebaskan mereka daripada tuduhan mengedar dadah 3 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Dato' Abdul Wahab Muhammad terhadap Muhammad Muhammad Yasin, 48 tahun dan isterinya Rosuhili Ihsan, 47 pada akhir kes pendakwaan. Keputusan itu dibuat hakim selepas mempertimbangkan pendakwaan terhadap tertuduh dan memperhalusi penghujahan bertulis. Mengikut pertuduhan, pasangan itu didakwa mengedar dadah berbahaya iaitu 10.9 gram heroin dan 9 gram monoacetylmorphins. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Jalan Melati, Kampung Seri Kelebang, Cemor dalam daerah Kinta sekitar jam 7 malam pada 27 September 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 39B Fasal 1(A) Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B Fasal 2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. 6 saksi pendakwaan dikemukakan sepanjang prosiding perbicaraan yang bermula pada Oktober 2022. Mengikut fakta kes, serbuan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ipoh telah menemui sebungkus plastik berwarna hitam di atas lantai rumah. Turut dirampas alat penimbang digital, 1 bungkusan plastik duk sinar mengandungi plastik-plastik duk sinar kosong, 3 anak kunci, bil elektrik dan baju milik kedua-dua tertuduh.
Video tular yang memaparkan anak ular tedung menyusur di bawah badan seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun adalah kejadian 2 hari lepas dan ular itu telah berjaya ditangkap. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarokzi Nur Ahmad berkata, kanak-kanak tersebut juga dilaporkan selamat. Menurut beliau, kejadian berlaku di rumah pengasuh kanak-kanak itu di Taman Serai Perdana, Bagan Serai, Perak. Bomba menerima panggilan daripada pengasuh itu pada 11.28 pagi 24 Julai lalu. Setibanya di tempat kejadian, didapati seekor anak ular senduk berada di bawah kanak-kanak di ruang tamu. Tindakan segera anggota bomba memastikan keadaan selamat. Sabarokzi berkata anggotanya telah menggunakan penyepit ular untuk menangkap ular senduk tersebut dan berjaya ditangkap serta dibawa ke lokasi yang sesuai dan dilepaskan. Terdahulu, tular di laman sosial video berdurasi 19 saat memaparkan seekor ular senduk menyusur di bawah badan seorang kanak-kanak lelaki yang sedang berbaring di ruang tamu. Video tersebut telah ditonton 4.3 juta pengguna dan menimbulkan kegusaran dan persoalan dalam kalangan netizen. Biasiswa penuh untuk 150 anak asnaf. Alhamdulillah, bertemu kembali. 150 orang anak-anak asnaf di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP yang berkelayakan di Wilayah Persekutuan bakal ditawarkan biasiswa penuh bagi melanjutkan pengajian dalam bidang kejururawatan di University of Wollongong, Malaysia UOW. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, tawaran ini dibuat atas usaha yang telah dimeterai antara MAWIP dengan UOW pagi tadi. Anak-anak asnaf ini yang berada di bawah seliaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan ditawarkan biasiswa penuh. Bukan saja biasiswa penuh, mereka ini akan mendapat wang saku setiap bulan sebanyak RM1,100 dan juga belanja pakaian, of course lodging dia, tempat tinggal mereka, makan minum dan sebagainya, itu semua cover di bawah beasiswa penuh tersebut. Menurutnya lagi, pemilihan anak-anak asnaf ini akan dibuat oleh pihak MAWIP mengikut kriteria yang ditetapkan oleh UOW bagi pengambilan pelajar diploma universiti tersebut. Tambahnya, setiap pelajar ini nanti akan memperoleh biasiswa penuh bernilai RM91,000 bagi sepanjang tempoh pengajian. Setelah tamat pengajian, pelajar-pelajar itu juga akan ditawarkan untuk bekerja di hospital-hospital swasta yang terpilih. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU yang diadakan di Kuala Lumpur siang tadi. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Dr. Muhammad Naim menyatakan MAWIP mengagihkan RM110 juta wang zakat setahun bagi menyantuni anak-anak asnaf dalam memastikan mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Umat Islam perlu mengelak sebarang tindakan yang boleh mengganggu keharmonian beragama dan bermasyarakat di dalam negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, perpaduan sesama Muslim perlu diterjemah dengan sifat-sifat yang menjauhi persengketaan, sebaliknya memberikan contoh positif kepada masyarakat. Tema Ma'al Hijrah pada tahun ini iaitu perpaduan teras Malaysia Madani perlu diterjemahkan melalui sifat pengorbanan, persaudaraan dan perpaduan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah baginda bagi membangunkan sebuah masyarakat yang dapat menghayati nilai-nilai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Umat Islam perlu menjaga adab dan menjauhi segala tindakan yang boleh mengganggu-gugat keharmonian hidup beragama dan bermasyarakat serta menjauhi persekitaran dan perpecahan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Wilayah Persekutuan 1445 Hijrah 2023 Masihi yang bertemakan perpaduan teras Malaysia Madani. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyentuh mengenai peranan masjid dan surau di wilayah persekutuan yang perlu disemarakkan sebagai pusat penyatukan ummah. Jelasnya, usaha tersebut boleh dilaksanakan dengan penganjuran pelbagai program kerohanian dan kemasyarakatan dalam kalangan agensi Islam. Wujudkan satu pasukan petugas khas memantau persembahan artis luar. Itu cadangan Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC dan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO kepada pihak berkuasa. Ia bagi membolehkan tindakan pantas diambil sekiranya artis tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan undang-undang negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO Datuk Hishamuddin Hashim berkata, pasukan petugas khas ini juga dapat mengelakkan insiden biadab berkaitan golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBTQ di atas pentas konsert seperti yang dilakukan kumpulan The 1975 baru-baru ini daripada berulang. Kita merayu dan meminta pertolongan kepada kerajaan melalui agensi-agensi penguatkuasaan seperti polis, seperti SKMM, seperti Jabatan Imigresen Malaysia, tolonglah untuk tempatkan petugas-petugas khas ataupun pegawai-pegawai khas dalam program-program persembahan ini supaya tindakan pantas dapat diambil. Dalam pada itu, Presiden Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC, Tan Sri Musa Hassan berkata, orang ramai juga boleh berperanan membuat laporan polis segera sekiranya berlaku perkara yang melanggar undang-undang ketika persembahan. Jadi ingin saya bangkitkan dan maklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa untuk pihak polis bertindak awal, dia mesti ada first information report ataupun maklumat pertama. Jadi maklumat pertama ni siapa-siapa orang awam boleh buat report. Sekiranya dia ada di tempat kejadian tersebut dan dia tahu kejadian itu berlaku, dia boleh telefon polis mengatakan bahawa semasa dia berada di situ telah berlaku kejadian ini tadi dan pihak polis akan buat satu laporan. Pertubuhan itu juga memberi amaran kepada mana-mana penganjur yang berhasrat menjemput artis dari luar negara untuk mengadakan konsert di Malaysia menjadi lebih selektif dalam pemilihan yang dilakukan. Selain ditawarkan pakej pengiklanan istimewa dan eksklusif, usahawan turut berpeluang mencuba skim pembiayaan, memasarkan produk ke luar negara dan pakej percuma untuk usahawan bertuah yang menyertai secara langsung Bincang Niaga Khas 2023 pada 29 Julai ini. Ketua Unit Kumpulan Integrasi Media Ainur Mardiah Zahra Abdullah berkata, bagi kempen kali ini pihaknya juga akan memberi nilai tambah lain dalam usaha membantu usahawan PKS memajukan perniagaan mereka ke tahap seterusnya. Edisi Bincang Niaga Khas 2023 yang berlangsung sehari itu menawarkan pakej pengiklanan televisyen dan media digital yang lebih menarik dengan harga mampu milik. Ia turut menekankan interaksi bersama panel-panel yang dijemput khas bagi sesi perkongsian untuk menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi usahawan IKS. Jadi antara yang kita tampilkan dalam Bincang Niaga Privilege kali ini adalah tokoh-tokoh atau speaker-speaker yang berpengalaman dalam dunia pemasaran atau branding yang boleh memberi nilai tambah kepada peserta-peserta Bincang Niaga dan klien kita tentang bagaimana ingin menyeimbangkan potensi atau pemasaran, ruang pemasaran bukan sahaja di media digital tetapi juga macam mana mereka boleh memberi peluang kepada TV untuk membantu mereka dalam jenama. Antara tokoh yang diundang khas adalah pengasas Halal Street UK, Simon Suresh dan TikTok guru dan content creator pemasaran media sosial Abang Nas. Ainur berkata dalam era teknologi digital, usahawan PKS perlu bijak memanfaatkan kaedah pemasaran iklan secara digital media.
dan pengiklanan konsisten di televisyen bagi mencapai mutu perniagaan yang lebih agresif dan inovatif yang sekaligus dapat membina sebuah jenama yang dipercayai, diingati serta kukuh dan tidak hanya tular sementara sebelum dilupakan. Kempen Bincang Niaga yang memasuki tahun ke-7 selepas pertama kali dianjurkan pada 2016 itu sudah berjaya membantu lebih 1,000 usahawan PKS bukan sahaja menerusi siaran iklan, malah stesen Islamic itu turut memberikan khidmat nasihat pembangunan jenama produk mereka secara percuma. Program Bincang Niaga Privilege akan berlangsung di studio TV Al-Hijrah Kuala Lumpur pada 29 Julai 2023 jam 3 petang hingga 6 petang dengan menyasarkan kehadiran lebih 50 usahawan produk makanan, pakaian, kosmetik dan perkhidmatan sahaja. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang TV Al-Hijrah www.tvalhijrah.com. Puluhan paus mati cetus tanda tanya. Alhamdulillah bertemu kembali. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya hari ini. Ia bersempena lawatan negara beliau ke Malaysia selama 3 hari bagi membincangkan langkah-langkah untuk menyemarakkan lagi hubungan dua hala kedua-dua negara. Marcos disambut Datuk Seri Anwar sejurus ketibaannya di Perdana Putra pada pukul 3.23 petang tadi dan menandatangani buku pelawat sebelum menuju tingkat 5 bangunan itu untuk perbincangan dengan Perdana Menteri. Kedua-dua pemimpin bertukar-tukar pandangan mengenai hubungan dua hala, serantau dan isu antarabangsa yang menyentuh kepentingan bersama semasa lawatan sulung Marcos ke Malaysia. We have discussed issues relating to bilateral issues of trade, investments. There has been a slight increase in investments and trade, but there is certainly huge potential which we must explore. The strength in the Filipino economy. Mesyuarat itu juga mengenal pasti bidang kerjasama baru dalam ekonomi antara kedua-dua negara dengan antara sektor tumpuan ialah pertanian, keterjaminan makanan, ekonomi digital dan pelancongan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. 51 ikan paus yang terdampar di pantai Shennis di Australia Barat disahkan terbunuh oleh Jabatan Biodiversity, Pemeliharaan dan Daya Tarikan DBCA tempatan. Manakala ada baki 46 ekor lagi yang dibawa ke perairan lebih dalam untuk memastikan nyawa mamalia terbabit tidak terancam. DBCA turut menggesa orang ramai khususnya penduduk setempat agar menjauhi pantai untuk keselamatan mereka. Chinese Beach Caravan Park memaklumkan DBCA telah menubuhkan pasukan pengurusan bagi mendepani insiden itu. Kaki tangan berpengalaman dari DBCA termasuk Doktor Haiwan Zoo Perth dan pakar fauna marine bersama peralatan khusus termasuk kapal dan anduh telah digerakkan bagi mengkaji situasi tersebut. Pagi hari ini waktu tempatan, DBCA menerima laporan sekumpulan besar ikan paus bersirip panjang berkumpul kira-kira 150 meter dari pantai Chinese. Berikutan insiden itu, kerajaan mengeluarkan amaran kerana haiwan yang mati dan cedera mungkin menarik perhatian ikan jerung untuk menghampiri pantai. Seorang juru terbang sebuah pesawat pemadam kebakaran bersama pembantunya terbunuh selepas pesawat yang dikemudi terhempas malam ketika operasi memadam kebakaran hutan di Pulau Evia, Greece. Kedua-dua mangsa adalah pegawai tentera udara Greece berusia 27 dan 34 tahun. Insiden ini merupakan kematian pertama akibat kebakaran hutan yang melanda Greece musim panas ini. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua mangsa hakikatnya mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, mayat kedua-dua lelaki itu telah dikeluarkan dari lokasi nahas selepas operasi mencari dan menyelamat.
Anggota bomba bertungkus lumus memadam lebih 500 kebakaran hutan yang berlaku di seluruh negara dalam tempoh 2 minggu lalu. Kebakaran di Karistos antara yang terbesar sejak hujung minggu. Api marak sukar dikawal di bahagian pulau Corfu dan Rhodes sejak minggu lalu. Kebakaran memaksa lebih 20,000 penduduk tempatan dan pelancong dipindahkan serta-merta. Anggota bomba dari 10 negara turut membantu Greece dan bantuan seterusnya dijangka tiba pada hari ini. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa Hanafi Ismail. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.